Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Kreatos, channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi selera peminat cerita-cerita horror. Jadi apa khabar korang semua guys? Sempena di bulan Syawal, masih di bulan Syawal ni kan? Awi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan mohon maaf zahir dan batin. Juga di sini sebelum Awi nak mulakan semua, Awi juga nak meminta sedikit je masa korang untuk menyampaikan amanah dari seseorang, iaitu Abang Zul. Di mana Abang Zul, bagi yang kenal Abang Zul, yang selalu bertanya-tanyakan khabar Abang Zul di sebelum ini, Abang Zul menyampaikan ribuan terima kasih kepada korang semua yang telah mendoakan Abang Zul, di mana sebelum ini Abang Zul banyak kan kena sakit, tulang pinggul patah. Dan Awi juga dapat khabar masa dekat hospital tu Abang Zul sempat dijangkiti dengan COVID guys. Tapi alhamdulillahnya Abang Zul sekarang ni dah balik rumah dan sekarang dalam proses pemulihan lah. So mungkin insyaAllah tak lama lagi dia akan bergabung lagi dengan kita dan membagikan kisah-kisah yang seram. So guys, tanpa buang masa lagi, kali ini Awi nak mengongsikan lagi sebuah cerita yang Awi kutip dari M-Star, di mana kisah ini dikongsikan oleh seorang doktor, pengalaman seram dia di bulan Ramadan beberapa hari je nak menjelang raya guys. So kalau korang nak tahu ceritanya, korang kena tengok sampai habis tau. Okay guys, without any further ado, jom kita ke ceritanya. Santuy. Kata sesetengah orang, bayi ataupun kanak-kanak ni memang senang sangat nampak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sebagaimana postingan dari Dr. Kamarul Arifin Nur Sadan, kisah yang terjadi pada keluarga kecilnya selepas anak kecilnya yang berumur 4 tahun menunjukkan kelakuan pelik dan aneh guys. Jadi ceritanya guys, di satu malam tu tepatnya selepas maghrib, dia perasan anak dia yang berumur 4 tahun yang bernama Danish tengah bermain-main seorang diri di ruang tamu guys, di mana dia bermain sambil berbual-bual. Dia macam berborak dengan seseorang tau guys. Bila dah doktor tu tengok macam tu, dia pun fikirlah macam mungkin dia ni rindu kot sepupu sepapat dia yang dah lama tak jumpa sebabkan COVID kan, raya PKP memang tak boleh pergi mana. Dan kejadian ini berlaku di tahun lepas guys, 2021. Dan pada saat itu macam yang kita tahu, memang keadaan masih lagi PKP, tak boleh balik kampung kan. So bila dia dah tengok anak dia yang tengah berborak-borak sambil bermain tu, dia sambil menyusun-nyusun mainan dia, doktor ni pun teruslah datang menghampiri anak dia sambil bertanya, Danish main dengan siapa tu sayang? Lepas tu Danish pun menjawab, Danish main dengan Amna ni, dia cakap. Doktor ni pun macam tapi dalam nya doktor tu dia terfikir, setahu dia anak-anak buah dia tak ada yang bernama Amna. So siapakah Amna? Lepas tu guys, bila dia tengok macam tu, dia tengok jugalah, dia perhatikan jugalah cara Danish tu bermain. Seolah-olah memang macam dia macam ada kawan lain, ada orang lain bersama dengan dia, di mana cara dia bermain tu ialah dia menyusun mainan dia di hadapan dia dan bertentangan dengan dia. So dia susun sini, dia susun sini. Lepas tu dia macam berborak-borak, mainlah macam ni. Disebabkan itu, Dr. Kamarul ni pun rasa macam tak sedar hati lah kan. Dia pun cubalah mengajak anak dia, Danish, jom ikut papa pergi dapur, jom kita tolong tok mak dengan mama, nak tak? Tapi Danish ni seolah-olah tak menghiraukan ajakan papanya tadi tu. Dia terus saja ralik dengan mainan yang sedang dikerjakannya di situ. Dia main aja, dia tak pedulikan. So bila dah doktor tu tengok macam tu, dia pun macam tak sampai hati lah kan, macam alamak tengah seronok pula budak kan. Tak apalah, dia pun pergilah ke dapur. Bila dia dah sampai dapur, dia tengok isteri dan ibunya tengah mempersiapkan barang-barang untuk masakan, untuk persiapan raya nanti. Dia pun fikirlah, kat sini nak bantu apa ya? So doktor ni meringankan tangannya, dia mengambil chopping board dan dia bantulah memotong-motong bawang. So time dia potong-potong bawang tu kan, dia ralik potong-potong bawang, tiba-tiba guys, dia dengar lagi satu suara dari Danish yang kali ini nada suara dia agak tinggi.
seolah-olah memarahi seseorang. Lepas tu doktor tu pun pergilah tengok ke ruang tamu. Kenapa Danish? Danish pun jawab, ni Amna kacau Danish. Dah dengar macam tu, doktor tu pun macam, dia ni dah lain dah ni. Dia pun letakkan pisau, dia terus pergi ke ruang tamu tu. Bila dia pergi ke ruang tamu tu, dia terus grab tangan anak dia, jom kita pergi dapur bantu Tok Mak dengan Mama. Di mana bila sesampainya di dapur, teruslah Danish ni pergi duduk bersebelahan dengan Tok Maknya yang tengah sibuk mengisikan beras ke dalam kerongsong ketupat. Dan tak lama kemudian, ada lagi kejadian yang pelik di kala itu guys. Di mana doktor ni mencari-cari satu barang yang dia memang perasan dia letaknya di atas meja tadi. Apakah barang tu guys? Pisau. Ya, pisau yang ada dekat atas meja yang dia potong bawang tadi tu tiba-tiba hilang guys. Dia pun mencarilah, dia jengah ke sana, dia tengok ke sini, tengok ke sana, tak ada guys, tak jumpa. Lepas tu dia pun dah mula serabut lah orang tua ni kan. Doktor ni kan, dia pergi cari sampai mak dia pun bertanya, kau cari apa? Pisau tadi saya letak atas ni. Lepas tu dia cakap, betul ke kau letak situ? Dia pun fikir, iyalah dekat sini lah mak. Takkanlah nak pergi ambil si Danish bawa pisau nak ke depan tu kan. Mestilah dia letak situ, pikiran doktor ni kan. Sampailah mak dengan isteri doktor ni pun ikut mencari, tinjau sana tinjau sini, cari bawah meja, bawah atas meja, semua dah cari, tak jumpa. Tapi di sela diorang mencari pisau tersebut, tiba-tiba terdengar lagi suara Danish yang memanggil papanya ni. Dia cakap, papa tengoklah tu. Lepas tu ni tak habis lagi serabut pasal pisau ni kan guys. Dia tanya lagi, apa lagi Danish? Tu Amna ejek Danish dari ruang tamu tu, dia cakap. Lepas tu dia pun tinjau, dia tengok keliling tak ada orang. Lepas tu doktor ni pun dengan bengangnya pergi ke ruang tamu dengan hati yang membara bengang ni. Dah lah serabut cari pisau tadi tak siap kan. Dia terus memekik. Dia marah benda yang tak nampak tu kan guys. Itulah kalau kita marah. Ni untuk Awi juga nasihat tau. Kalau kita marah, hati-hati dengan mulut kita ni. Dia pun cakap, oi, kau tak faham bahasa ke? Dia cakap, anak aku tak nak main dengan kau, tak nak berkawan dengan kau. Dia kata, berambus sana. Itulah guys, mulut yang macam tu. Mulut Awi juga ni. Kalau dah marah benda-benda macam tu, kadang-kadang Awi pun selalu terlepas. Lepas tu guys, dah melerit. Lepas tu bila dia dah marah sambil tengok keliling dengan nafas yang turun naik ni dalam keadaan marah, dia nampak satu benda yang tergeletak di lantai di ruang tamu. Ya guys, itulah dia pisau tu. Dia jumpa dekat ruang tamu. Walhal pisau tu yang last dia tinggalkan adalah di dia bergerak pula. Walhal pisau tu dia tinggalkan di papan pemotong tadi tu dekat dapur. Dia memang pasti benda tu ada kat situ. Macam mana pisau tu boleh beralih di ruang tamu guys? So apa pendapat korang guys? Lepas tu korang ingat habis sampai di situ? Tak guys, ada lagi. Bila dia dah marah macam tu, doktor ni dah marah dengan benda tu macam tu, dia pun rasa macam, rasanya keadaan agak aman sikit dah ni. Okeylah, diorang pun sambung buat kerja. Sampailah semua dah siap. Di malam itu diorang pun masuklah tidur. Bila mana tengah tidur tu guys, dia terdengar lagi jeritan anak dia yang berbunyi sambil macam menjerit sambil menangis. Dia dengar Danish menjerit sambil memanggil, papa, Amna datang balik. Danish takut. Lepas tu dengan air mata dia meleleh-leleh, terus Dr. Kamarul ni bangkit dari tempat tidur dia. Ayah lah katakan. Dia terus pergi meluru ke bilik anaknya Danish. Langsung dia tengok, dia peluk anak dia. Kenapa? Amna datang, Danish kata. Habis saja Danish kata macam tu, sambil menguraikan air mata, dia menunjuk ke luar rumah, dia di seberang jalan. Jadi dia tunjuklah, papa, Amna datang balik tapi dia bawa mama dia cakap. Sambil menunjuk keluar rumah yang seberang jalan tadi tu guys. Di mana seberang jalan tu, di seberang jalan dari rumah tu ada sebatang pokok, macam pokok yang lebat daun-daun dia. Jadi betul-betul bila doktor tu tengok je, memang dia nampak ada dua susuk bayangan, iaitu satunya bayangan macam bayangan budak kecil, yang satunya lagi
bayangan seorang perempuan dewasa, seolah-olah tu macam mak dengan anak lah kan guys. Dua-duanya berbaju putih. So bila doktor tu tengok aja guys, dia perhatikan, ya Allah, dia cakap dengan jantung yang dah berdegup ni, dia pun terus membacakan ayat-ayat. Sebab bila dia tengok tu, tiba-tiba dua makhluk tadi tu datang mendekat, mengarah ke dia orang tau. Macam dari jauh tu dia datang, makin mendekat. Lepas tu doktor ni dengan segala power yang dia ada, dia cuba baca semua ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pamungkas tu lah kan guys, macam ayat kursi, ayat 3 kul semua tu. Alhamdulillah bila dia baca je tu, bayangan tu tiba-tiba hilang macam tu je guys. Dia tengok lagi, Alhamdulillah, dia pun peluk si Danish kuat-kuat. Dan malam itu Alhamdulillah tak ada lagi gangguan yang dialami keluarga Dr. Kamarul ini selepas dia melihat dua makhluk tadi tu. So guys, macam mana pendapat korang? Seram tak? So kalau korang ada pengalaman-pengalaman yang seakan-akan ni di bulan Ramadan, Awi ada tahu bulan ni, itu adalah salah satu halangan Awi nak buat konten. Nantilah kita cerita di lain hari. So itu sajalah perkongsian Awi untuk korang di hari ini. So salam Syawal untuk semua. Semoga korang senantiasa sehat dan dikurniai rezeki yang melimpah-limpah. So dengan itu guys, jangan lupa kalau korang suka video Awi ni, please tekan like, share sebanyak-banyaknya ke media sosial dan kawan-kawan terdekat korang, dan juga komen apa-apa pendapat ataupun pengalaman-pengalaman seram korang untuk menambahkan koleksi cerita seram Awi. Dan last sekali, jangan lupa tekan subscribe. Untuk pengetahuan guys yang belum tahu, subscribe itu adalah percuma. So tekan sekarang. Titit. Dan juga jangan lupa tekan butang lonceng supaya bila mana Awi mengupload video-video baru Awi, koranglah orang pertama yang mengetahuinya. Okay guys, jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Apa tu kau? Santuy.